Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara Rosli Muhammad? Anda adalah merupakan orang pertama yang muncul hari ini. Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Malakul Maut. Aduh, menyeramkanlah saya. Salam dari mana tu? Saudara Mimi, saudara Muhammad Fuad, Waalaikumsalam. Saudara Zainal Ishak, beliau berkirim salam untuk semua pelayar-pelayar Amir Hijaz. Begitu juga dengan saudara SL Service Absorber. Jangan absorber tempang sudah saudara ya. Malaikat maut tu, siapa tu, kat mana tu? Bubur lah, apa nama saja pun bubur lah. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Saudara Nash Iskandar, saudara Mustafa Ilyas, salam dari Bido. Wah Bido apanya. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Rais Mustafa, Waalaikumsalam. Itu juga dengan Ruby Din. Ruby sentiasa hadir bersama pasangannya. Jadi saya sentiasa mendoakan agar Ruby bahagia bersama pasangannya. Rawatlah cinta kasih. Menaut burik. Apa ni? Ini orang Sarawak ni kot. Menaut burik-burik. Burik-burik tu tautan kot gamaknya, tak tahulah saya. Saudara Muhammad Syah, salam dari Melaka. Orang Melaka, apa khabar? Hari ni tak tahu dah awam sidang ke belum. Saudara Malaikat Maut dari Johor, asyik. Saudara Syukur Koi, Waalaikumsalam saudara Yub. Yang Maya, salam sejahtera. Sabil Sadari, Gi Syuhami, Waalaikumsalam. Abu Nems, Yusuf Awang, salam dari Tanah Merah, Kelantan. Kelantan, Tanah Merah. Tanah Merah tak tahu macam mana. Apakah UMNO bahagian Tanah Merah masih digantung. Tapi ramai orang PAS daripada Tanah Merah dah masuk ini apa PKR tu. Saudara Yusuf, saudara Aus Firdaus, begitu juga dengan saudara Amici Lan Besi dari Melaka Lan. Saudara Azmi Nordin, Zulkifli Yaakob, Azizul dari Bangsa ya, saudara Azizul. Saudara Muhammad Karya Ahmad dari Taiping. Salam dari Kelantan, Teratai Selasih. Moga indah di kolam kasih. Teratai. Salam dari Kelantan. Daik Muhammad Anwar, saudara Muhammad Saluto dari Negeri Sembilan. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana ada beberapa pencerahan yang perlu saya utamakan dulu. Saudara, insya-Allah usai pencerahan malam ini akan saya santuni saudara. Baik saudara, laporan COVID-19 seperti biasa saudara. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-627. Artinya dah 627 hari. Bumi kita ini masih lagi diserang oleh virus corona. Belum usai saudara. Walaupun hari ini menurut laporan saudara Rio dari Isteri Melaya, Rio kata hari ini ada sedikit penurunan. Kerana semalam 4,298, tapi hari ini 4,262 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan jumlah jangkitan terkumpul adalah 2,663,034 orang. Semalam kematian dilaporkan adalah 40 orang. Terima kasih saudara Rio. Saudara Rio ni juga DJ hebat pemain bola dan DJ hebat di Melaya tu. Saudara Rio. Daripada jumlah tersebut pada hari ini hari yang ke-6 6 Disember, artinya jumlah terkumpul untuk bulan ini adalah sejumlah 30,252 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya mengatakan saudara, berhati-hati agar kita menjaga kebersihan, lakukan penjarakan sosial. Jangan sampai macam di sekolah Sri Putri terpaksa ditutup seminggu saudara. Kerana kabarnya bukan 5-6 orang, dah 145 orang pelajar-pelajar di sekolah tersebut yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga katanya ada sebuah sekolah bersama penuh di Bagan Datuk juga terdapat jangkitan virus corona di kalangan pelajarnya.
Jadi saudara, saya amat mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Saya tidak mampu untuk melihat bila tiap-tiap kali buka saja ini WhatsApp Al-Fatihah. Bila buka saya cukup sedih. Saya tidak mampu lah saudara untuk melihat sesi begitu, dan saya akan kehilangan teman-teman rapat. Saya berdoa agar anda sentiasa sihat walafiat, kerana cabaran untuk diri kita dan keluarga kita di masa mendatang semakin hebat saudara. Sebab itu jaga diri kita, pastikan diri kita dan keluarga kita berada dalam keadaan sihat walafiat. Apa khabar saudara Alias, saudara Al-Hamzah, saudara Roslan Arifin, Azman Husin? Ni daripada laman Instagram. Saudara, saya nasihatkan agar anda sentiasa juga subscribe. Tak susah pun, tak kena bayaran. Tekan pergi ke Instagram, tekan Amir Hijaz Fan, subscribe. Dan kalau ada suatu gangguan berlaku pada Facebook, maka boleh pindah kepada Instagram. Sebab semalam katanya ada, itulah. Apa khabar saudara Khairi Badrin? Apa khabar dik? Selamat bahagia. Ikan naik ke atau udang? Sekarang ni musim udang ke? Ini Khairi Badrin ni adalah penghulu ketua kampung saya dulu tu. Di pinggiran desa Sungai Dinding di Kampung Baru. Banyak dia merupakan toke ikan. Moga saudara Khairi mencapai kejayaan dalam urusan perniagaannya. Ikan mahal ke dah sekarang? Jangan jual mahal-mahal adik. Kasihanilah ini warga kampung kita. Baik saudara, usai laporan kita masuk e-commerce sedikit. Minta maaf, minta izin daripada saudara. Laporan e-commerce. Jadi kepada saudara yang ingin mewawarkan produk saudara, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. 011-330-41241. Boleh juga memesan haruman setangi bakur untuk memastikan rumah anda, bilik anda aromanya wangi sebagaimana kita berada di Madinah ataupun di Mekah. Itu setangi bakur. Setangi ini wangi, aroman wangi ini memanglah kesukaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Sampai itu saudara, jangan lupa boleh juga pesan parfum ataupun minyak wangi daripada Timur Tengah. Baunya 2-3 hari tak hilang. Teman-teman yang menghantar kiriman pada saya, dia kata memang benar. Wangiannya cukup harum semerbak. Jadi ada banyak jenis. Berhubunglah dengan Al-Azhar, katanya masih lagi dibuka untuk beli satu percuma satu. Kalau anda ada punya pasangan, beli satu dapat satu percuma untuk pasangan anda. Tak payah menghabiskan wang beli minyak wangi itu di KLCC. Yang saya tahu yang ada minyak wangi aroman daripada Timur Tengah ni di KLCC harganya mahal saudara, 300-400. Malahan ada yang sampai mencecah 500-600. Tapi dengan Al-Azhar murah. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Ataupun kalau dia sibuk dengan harumannya, boleh juga berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farehah boleh anda hubungi di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Pesanlah. Biarkanlah dia sibuk dengan dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, harga kekal. Walaupun saya ketawa sebab apa? Harga daging naik saudara. Harga bahan-bahan juga naik, tapi dia masih lagi nak menjual dengan harga lama. Sila hubungi Siti Farehah. Juga untuk di Lembah Kelang, hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang akan dihantar terus ke rumah anda. Buah-buahan ini segar, manis, grade AAA seperti cherry, anggur, apple, apa lagi? Buah lai, mangga dan sebagainya. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. 012-357-5703. Ini cuma untuk di Lembah Kelang. Saudara, usai e-commerce, kita masuk sedikit tazkirah. Kena minum dulu saudara, dahaga. Saudara, baik saudara, kita harus berusaha
untuk menjadikan diri kita sentiasa sabar, kerana kesabaran itu adalah penolong kepada kita sebenarnya. Jangan lupa saudara, kesabaran itu adalah penolong. Jangan jauhkan diri kita, jangan singkirkan kesabaran itu daripada diri kita dan fikiran kita. Kerana dalam setiap masalah saudara yang kita hadapi, sebaik-baiknya kita harus bersikap sabar dalam kita mengatasi berbagai kesedihan ataupun kepayahan itu, maupun kedukaan yang kita alami. Ini semua kerana Allah merupakan ujian daripada Allah SWT. Kita harus yakin saudara bahawa setiap cubaan ataupun ujian yang datang daripada Allah itu ada penyelesaiannya. Dan jika kita berikhtiar dan bertawakal dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah SWT, pasti masalah itu dapat kita atasi. Kerana Allah tidak akan membebankan setiap hamba-Nya dengan beban yang dia tak terpikul. Allah tidak akan meletakkan beban melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya selalu bercakap dengan teman-teman saya, dugaan Tuhan ni dia tak akan letakkan beban di bawah kita dengan beban yang kita tak boleh pikul. Contohnya, dia tak akan letakkan satu batu bukit tu di atas bawah kita. Dia tak akan letakkan batu kep ataupun gunung jerai ataupun gunung ledang itu di atas bau untuk kita pikul. Tidak. Kerana setiap apa yang didatangkan oleh Allah itu adalah kelebihannya saudara. Jadi kita harus yakin bahawa Allah pasti bersama-sama dengan kita. Dan tentunya Allah SWT akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada hamba-Nya. Bahkan saudara, jika kita kehilangan sesuatu yang pada menurut kita ia amat berharga, ia begitu bernilai pada kita saat itu, tapi yakinlah saudara bahawa Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki. Sebab itu, kita harus bersabar dan sentiasa tenang, berikhtiar untuk mengatasinya. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya, asalkan kita sentiasa bertawakal dan bersabar. Semoga apa yang saya nyatakan malam ini mendapat manfaat dalam perkongsian kita bersama, saudara. Saya bukan seorang ustaz, saudara. Saya baca, saya hayati sebelum nak tidur, dengar YouTube daripada para ustaz yang berceramah apa semua. Jadi saya cuba dapat culipan-culipan yang baik untuk kita. Saya bukan pelajar daripada Universiti Al-Azhar, saudara. Kena sedar diri. Cuma ingin berkongsi. Ini Tazkirah Inas sekarang untuk berkongsi kita bersama. Begitu juga dengan ini mutiara kata ini. Mutiara ini adalah culipan. Ada kalanya dikirimkan oleh sahabat saya, Saudara Hibir Hasan. Beliau adalah cikgu pencin dan telah pun dalam keadaan persaraan. Beliau sudah bersara dan hidup bahagia bersama keluarganya, menjalani kehidupan persaraan dalam sebuah keluarga bahagia. Kadang-kadang saya pun cemburu juga melihat kebahagiaannya. Boleh pergi ke sana, pergi ke sini. Sedangkan saya masih berterusan. Sebab kita bukan orang pencin, saudara, ya. Apa khabar Saudara Azmiatan, Saudara Hasman Nur, Faizim Halim, Noraidah Kamurin dari Ipoh, Zaini Zakaria di Katong. Oh, siap. Baik, dalam mutiara kata kita ini saya petik daripada kata-kata Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab, pejuang Islam. Dia merupakan khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Katanya suatu negeri itu akan hancur meskipun ia makmur jika pengkhianat menjadi pemimpin dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Jadi sebab itu kita harus menjauhkan negeri kita ini daripada meletakkan pengkhianat menjadi pemimpin. Dan juga kita seharusnya menjauhkan diri kita. Walaupun dia kaya macam mana pun, kalau dia fasik, kita hindarkan diri kita untuk terus bergaul dengan diri kita. Ya, Saudara Maznah Cik Mat, Saudara Junaidah Hakim, Man Kidal. Apa khabar Saudara Mazki Awang, Saudara Mak Sapri, Bata Kota. Dari mana Bata Kota ni, saudara? Itu adalah kata-kata mutiara. Baik, saudara. Kita bermula bicara kita dengan salam impian moratorium dan RM10,000 pengeluaran wang dari simpanan pekerja. Dapat tak dapat, tak ambil kisah. Saya harus menyuarakan. Walaupun hari ini tak dengar pun kat Parlimen, saudara.
saya menantikanlah, saya sentiasa mendoakan agar teman-teman kita memperoleh apa yang diharapkan, apa yang diminta. Sebab itu kita jangan berhenti untuk meminta, itu hak kita, saudara. Ya? Saya juga ingin berpesan pada pimpinan supaya jangan berbelanja tanpa had. Kita pun jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menjadi muflis ataupun bankrupt, saudara. Baik, saudara, pembicaraan kita malam ini ada bertajuk Dilema Politik Melayu. Dilema Politik Melayu. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir dari Perlis. Kata Pak Nazir, lampai kurus putri Mak Lijah duduk di tangga sambil bicara. Pemimpin harus bijak berhujah, bukan berbangga meninggi suara. Jadi pemimpin bukan nak tunjuk, oi begini, bukan. Dia mesti memberi hujah, memberi pandangan, memberi pendapat. Itu harapan daripada Pak Nazir. Sebagai seorang pemimpin, dia mesti bijak untuk berhujah. Katanya lagi, ayah mahu ke kampung Repuh memasang atap rumah barunya. Sudah tahu dahannya rapuh, mengapa tetap berpaut padanya? Ini dia mengingatkan kita, warga cinta damai. Dah tahu dahan tu rapuh, buat apa kita nak berpaut? Dah tahu parti itu kelang kabut, yang kita masih lagi nak menganggotai parti sebut, buat apa? Itu pandangan Pak Nazir, cara beliau berkias. Terima kasih Pak Nazir, cantik pantunnya. Dan tidak lupa juga sahabat saya, kabarnya hari ini dia pergi ke Juasih untuk membantu sekumpulan anak-anak muda dengan agronya, iaitu dengan usaha membuka ladang-ladang pertanian. Bukan dirinya, tapi untuk anak-anak muda yang akan berkesempatan untuk menjadi pengusaha industri pertanian. Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah, dan beliau masih lagi terus berusaha, sama ada di Gerik, di Parit. Minta maaf saudara, itulah keadaannya. Kata saudara Malik, ini pantunnya kasar sikit. Dia adalah pejuang, seorang anak muda, bahasanya begitulah. Kata saudara Malik, tanam sayur segar bugar, lebah kelulut jadi manisan. Cantik dia punya pembayang. Tanam sayur segar bugar, lebah kelulut jadi manisan. Mengapa Perak miskin tegar, tiada iltizam, banyak ketirisan? Sebab itu saya katakan beliau ini satu anak muda yang begitu kritikal pemikirannya. Jadi sampai itu dia punya pemikiran thinking out of box. Sebab dia kata, mengapa Perak yang diisytiharkan sebagai miskin tegar? Jadi dia merasakan kerana tiada iltizam dan banyak ketirisan. Jadi semoga Datuk Syahrani, Muhammad Datuk Syahrani mendengar. Ini pandangan anak muda. Katanya lagi, perah jambu buat perisa, hendak diminum kami berdua. Walau sakit hati terasa, demi Perak ku lawan juga. Ini semangat dia. Walaupun dia sakit hati sebab dia membawa kesnya ke mahkamah, sakit hati lah saya. Tapi demi negerinya yang dicintai, demi bumi Perak, dia kata ku lawan juga. Jadi saudara, teruskanlah perjuangan saudara Nordin, seorang anak muda pejuang. Saya mengharapkan beliau berjaya dalam setiap usaha yang dilakukan. Tidak lain bukan adalah untuk menzahirkan ataupun melahirkan anak-anak bangsa kita yang berjiwa matang, yang berjiwa mantap, yang juga mampu untuk menggalas ekonomi negara di masa akan depan. Saudara? Baik, usai pantun kita masuk sedikit curipan daripada Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini saya kena ia daripada buku yang saya petik, kiriman daripada Tan Sri Johan Jaafar, tokoh bahasa dari dua bahasa, mantan ketua pengarang Nusa Melayu. Beliau menghantar kiriman pada saya kerana dia kata tiap malam saya membicarakan soal politik bangsa kita, maka sesuai untuk kita kongsi bersama. Itu merupakan buku pemimpin dalam ungkapan Melayu. Artinya pemimpin-pemimpin ungkapan Melayu masa dulu mengharapkan agar lahir pemimpin Melayu kita hari ini dan masa akan datang yang menyantuni bangsanya. Kerana dalam culipan itu dia tidak, buku pemimpin Melayu terdahulu tidak mahu hadirnya pemimpin yang disebut oleh warga terdahulu sebagai pemimpin angkara. Ada pemimpin yang banyak angkara. Kalau banyak angkara musibat lah jawab saudara ya. Kerana
Kalau pemimpin itu banyak antara, bila menjadi pemimpin, ia angkara, perangai buruk sewenang-wenangnya, mabuk harta, tamak kuasa, adat dilanggar, syarat dilanda. Kalau pemimpin yang selalu membuat angkara, maka akhirnya apa? Kerana dia mabuk kuasa, mabuk harta, maka dia sanggup melanggar adat dan budaya kita. Undang-undang dibuat sesuka hatinya, peraturan dibuat mengikut seleranya. Negeri rosak, rakyat sengsara. Kalau itu yang dilakukan, akhirnya negara kita rosak. Dan rakyat tentulah sengsara. Bila pemimpin dijadikan pemimpin, maka ia merosak binasa. Dijadikan tua, rakyat merana. Dijadikan induk, membawa bencana. Dijadikan ikutan, membawa ke neraka. Dijadikan sahabat, membawa hina. Kita harus menjauhkan diri kita dari pemimpin yang sebegini, sebab itu adalah pesan warga bangsa kita terdahulu. Jangan kita bersahabat ataupun memilih mereka ini untuk menjadi pemimpin yang banyak angkara. Bagi saya, kalau banyak angkara, banyak muslihat. Banyak muslihat akhirnya jadi musibat. Kita sambung malam besok tentang culipan, mutiara kata dari pimpinan-pimpinan terdahulu terhadap bangsa kita. Okey, saudara. Usai gedung ilmu, kita seperti biasa saya harus memberi pesanan. Nah, ini memang saya terpaksa bagi tahu sebab ini permintaan penasihat guaman saya. Dia kata kena baca. Kalau tidak saya bermasalah. Jadi nasihat peguam saya, dia mengatakan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube atau sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab di atas setiap suntingan tersebut. Saya tidak bertanggungjawab. Memang saya nampak ada suntingan-suntingan dilakukan pendek-pendek, 5 minit, 4 minit, yang kadang-kadang lari daripada maksudnya. Malahan dia beri tajuk macam-macam dalam YouTube, dalam Facebook dan macam-macam. Jadi saya nak beritahu, saya tidak bertanggungjawab atas culipan tersebut. Saudara, kerana begitu juga setiap komen yang anda kemukakan dalam ruangan ini juga anda harus bertanggungjawab, kerana saya tidak mampu untuk menilai atau menghentikan ataupun menyemak satu persatu. Kadang-kadang hadirnya melaju. Khabar Zara Zunaidi Faridah, UMNO kalau nak berjaya seperti terdahulu, kena ikut kata-kata Sayyidah Umar Al-Khattab. Yes. Akhirnya Pak Zunaidi Faridah faham apa yang saya cuba lontarkan. Elakkan pemimpin yang fasik. Saya dan saya harus juga menjelaskan, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan. Bukan untuk saya berkempen, bukan untuk saya dia orang kata mengabui ataupun mempengaruhi. Tidak, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku. Jadi saudara kena dengar baik-baik, ini adalah sekadar pencerahan. Pencerahan ini banyak tertumpu kepada politik. Politiknya adalah di sekitar warga UMNO, sebab saya orang UMNO. Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsip pencerahan saya ini. We must agree to disagree. Anda suka tak suka, saya harus sebutkan juga. Jadi kalau itu keadaannya, tak ada masalah pada kita, saudara. Kalau rasa tak setuju, tak ada masalah. Kalau setuju pun, alhamdulillah. Saudara, cuma yang saya harapkan bila saudara menghantar kiriman atau berhujah, sama-sama teman dalam laman saya ini, saya tengok, saya lihat banyak saling berinteraksi. Baik, jadikan ini laman untuk berinteraksi, tapi saya mohon jangan kita mencaci, menghina peribadi ataupun mencarut atau menggunakan bahasa-bahasa yang baga ataupun bahasa-bahasa yang kurang sopan. Ingat saudara, kita warga bangsa Melayu yang kaya dengan budi bahasa. Kalau rasa ini tak senang, buat sindiran. Pemimpin sekian-sekian. Saya dapat juga macam-macam cerita tentang pemimpin kita. Tapi tak adalah pula saya nak attack peribadi orang begini. Tak mahu. Kita mencari pencerahan untuk menzahirkan warga bangsa yang lebih bertanggungjawab. Kerana saya melihat, sebagaimana saya katakan semalam, situasi bertambah tempang, saudara. Sebab belum pun usai persoalan tuntutan, moratorium, ta'akru. Dia tak lama lagi ni, habis bulan ni, habis dah. Januari akan mendatang, saudara. Bila hadir di Januari, bagaimana mereka yang masih meminjam dengan bank? Kena faedahnya dan sebagainya. Apakah mereka berkemampuan? Pekerjaan tak ada lagi. Apakah Januari ini
semua dapat kerja 50,000 orang? Belum pasti. Apakah ekonomi kita akan dapat dipulihkan? Belum pasti. Dalam suasana begitu, bila penyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja minta supaya dapat mengeluarkan wang mereka, bukan wang siapa-siapa, milik mereka yang dicarum setiap bulan, hasil dari titik peluh mereka. Dan bukan nak minta keluar semua pun. Sekata ada yang akan setengahnya dalam 10%, ada yang 20%, malahan lebih rendah daripada 10%. Kalau mereka punya simpanan 200,000, kalau minta keluaran sekaligus ataupun tuntas RM10,000 one off, bukannya 10% pun, mungkin 5% saja dari simpanan yang tidak akan menjejaskan simpanan hari tua mereka. Sebab itu yang memintanya adalah berilah pada mereka yang berkelayakan. Ramai yang punya simpanan lebih 200,000, berilah. Walaupun ada dalam akta kumpulan wang simpanan pekerja, wang sebut tak boleh diusik sehinggalah dia mencapai usia selepas 55 tahun ataupun selepas usia usia warga emas. Tetapi dalam keadaan sekarang, kalau dia punya simpanan, ada yang jadi eksekutif dan sebagainya, tapi sekarang kehilangan pekerjaan. Mereka memerlukan wang untuk memulakan kehidupan, supaya dapat dijadikan modal untuk berniaga dan sebagainya. Jadi kumpulan wang simpanan pekerja harus memikirkan soal ini. Sebab itu saya mengutarakannya. Jadi belum usai isu moratorium, belum usai pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja, dan belum pun lagi selesai, belum tuntas cara masalah pemberian BKC ni, bantuan keprihatinan COVID-19 ni. Bukan semua dapat. Masih lagi tercari ada yang masih kata tak dapat, begitu, begini dan sebagainya. Belum dapat, tiba-tiba seminggu lamanya. Sehingga saat ini belum selesai lagi. Apabila warga dijerut oleh keperitan harga barangan di pasaran yang meningkat, yang harga tidak mencabar. Tadi saya dapat kiriman tadi, harga bawang merah sampai RM16.95 sen, hampir RM17. Bawang tu pun bukan yang baik pula tu, yang ada bertunas dah. Bawang yang saya rasa mungkin dah lama. Dulu RM4 kalau kita beli tu satu harga. Bukan lama, bukan dulu. Saudara, bukan dulu, bukan. Dalam 5-6 bulan dulu kalau kita pergi pada NSK ke, satu harga ataupun satu keranjang RM5 je. Hari ini sampai untuk 1 kilo RM16, RM17. Ini harga tidak boleh sabar. Saya juga dapat kiriman harga minyak masak sampai RM40 untuk 5 liter. Apa ceritanya? Sebab itu semalam saya katakan pegawai-pegawai daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna harus melaksanakan Akta Consumer Act 1950, Akta Perlindungan Pengguna tahun 1950 yang masih ada dalam negara kita ini. Gunakanlah untuk melindungi pengguna. Jadi setiap penguatkuasa hadir mereka bukan menguatkuasakan nak tangkap orang, tidak, tetapi adalah untuk melindungi rakyat daripada tidak terinaya oleh lintah darat ni yang kerjanya lain tak ada. Mereka mengintai peluang untuk melakukan, bagi saya sebagai jenayah kemanusiaan. Ini adalah jenayah kemanusiaan. Mereka meningkatkan harga yang tinggi, sedangkan mereka dapat bekalan murah. Ini bukan masalah kedai, saudara. Ini masalah kartel ataupun pemborong-pemborong ataupun pengimport-pengimport yang mendapat ihsan daripada kerajaan. Mereka punya AP. Tapi bila mereka mendapat AP itu, bukannya mereka mahu untuk membantu melegakan rakyat, tetapi mencekik kehidupan rakyat. Ini yang naik darah kita tu. Dia nak buat berniaga tak ada masalah. Negara kita ini adalah negara cinta damai, negara yang free enterprise, sebuah negara pendemokrasian berniaga. Ekonomi kita berkongsi sama-sama kita. Tapi bukan untuk menaikkan harga yang bukan-bukan. Saudara Maknur Jebat, kartel bawang, betul. Bawang kita import daripada China, kita import daripada, ini barang daripada luar negeri, daripada China, daripada India. Sebab itu saya bersetuju dengan usaha yang dilakukan oleh saudara Nordin untuk melahirkan lebih ramai petani-petani muda agar kita dapat mencari bahan sampingan selain daripada pergantungan yang teramat tinggi kepada
kemasukan barangan dari luar. Begitu juga semalam saya berbual dengan Datuk Abdul Hassan. Beliau membuat satu peta kerja bagi pada saya. Dia kata dia bercadang lah kalau boleh. Kalau setiap negeri itu disediakan lebih kurang 200 hektar tanah, setiap negeri, maka boleh disediakan sekitar dalam 50,000 anak-anak muda kita ni boleh bergiat dalam usaha tani yang menjadikan pertanian itu sebagai industri ataupun sebagai perniagaan. Saudara, memanglah kalau dah ada besar, tapi kalau sekadar sekagak nak buat macam mana? Tapi kalau perusahaan tu 200 hektar ada di Perak, 200 hektar ada di Johor, 200 hektar ada di Kelantan, dan kita punya banyak, maka ia boleh menjadi industri. Pembekal baja boleh hidup, pembekal racun boleh hidup. Banyak benda yang industri sokongan. Dan ini tentulah akan menggiatkan kegiatan ekonomi negara kita. Ya saudara. Tapi malangnya, ya saya selalu lihatlah di Kota Baru, saya dapat laporan di KB Mall ada unjuk rasa. Begitu juga di Kedah, di Perak, di beberapa negeri rakyat mengadakan unjuk rasa, menzahirkan ketidakpuasan hati mereka terhadap kenaikan barang yang melampau. Dalam saat-saat begitu, saudara, tiba-tiba hari ini dah 3 hari. Semalam ada orang bertanya saya kenapa saya tak ulas. Saya kata saya harus mencari bahannya secara tuntas, iaitu tentang bagaimana untung nasib warga bangsa kita yang tinggal berpuluh tahun berketurunan di Kampung Baru yang bakal diusir. Ini bagi saya, bila keadaan begini di Kampung Baru Kuala Lumpur ni, mereka tinggal bertahun-tahun. Saya merasakan ini nasib malang apabila pihak pimpinan dikatakan bakal mengambil tindakan melalui Akta 486 pengambilan tanah kerajaan. Banyak orang tak tahu saya. Sebenar-benarnya akta ini diluluskan pada tahun 2021. Tapi nak buatnya tu daripada awal masih dah 2 tahun. Artinya pada zaman Pakatan Harapan, zaman Perikatan Nasional. Siapa yang mula kita tak tahu, tapi mengikut akta itu diluluskan pada 21 Jun 2021. Jilid 65 nombor 25. Artinya saudara, dalam tempoh 45 hari, mereka yang tinggal di kawasan tersebut, kerana kononnya kawasan itu mau dimajukan di Kampung Baru, mereka akan disingkirkan dan terpaksa ikut kehendak atas berapa tawaran nilai tanah itu mengikut nilaian pemaju. Kita tengok kronologi di Kampung Baru ni pada tahun 2019. Ini tahun itu, waktu itu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menjadi ketua pembangkang di Parlimen. Beliau dilihat sebagai hero bangsa, mahu mempertahankan supaya tanah Kampung Baru ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya, kerana ada akta melindungi penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Dan pada waktu itu ada ditawarkan dengan harga RM850 satu kaki persegi. Dalam perjuangan katanya nak juga, sekurang-kurangnya nakkan RM3,000 untuk satu kaki persegi. Sebab itu penduduk di kawasan Kampung Baru bertahan, kerana mereka merasakan ada pimpinan yang membela mereka. Kemudian pada Mei 2019, kerajaan Pakatan Harapan menawarkan RM1,000 untuk satu kaki persegi. Masih lagi bertahan sebab nakkan katanya, sebab ada pemimpin, ada pejuang bangsa kita yang mahu berjuang untuk mereka, jadi mereka bertahan. Kemudian tahun bulan Jun 2019, tuntutan dengan harga RM3,000 ini kekal, tapi tidak dipersetujui, saudara. Kemudian pada bulan Mac 2020 pertukaran kerajaan. Ini kesan ke Sheraton. Jadi waktu itu kerajaan lompat parti langkah Sheraton, Perikatan Nasional ambil alih. Bersama dengan Barisan Nasional, saya kena bagi tahu ada pimpinan UMNO dalam tu. Dan waktu itu tuntutan Kampung Baru seolah-olah terbiar. Menterinya ketika itu adalah daripada UMNO. Hari ini pun Menteri Bidang Persekutuan datang daripada UMNO, tapi dia bukan orang Kuala Lumpur. Dia bukan pemimpin di kawasan Kuala Lumpur, yang saya rasakan seolah mereka tidak dapat menyelami cita rasa warga kota. Dan hari ini pada Disember 2021 berlakulah semalam kemarin start unjuk rasa, demonstrasi warga di Kampung Baru membantah kerana ada arahan perpindahan, mereka dipinta pindah
lebih kurang dalam 250 pemilik rumah pangsa di jajaran berhampiran dengan di kampung dipanggil Sungai Baru, di Kampung Baru. Dan ada juga rumah ini teres yang kalau dinilai rumah tersebut berjuta. Ya, maklum sajalah Kampung Baru ini bukan ini tanah yang sembarangan. Ia berhampiran dengan segitiga emas, berhampiran dengan Bukit Bintang, Jalan Ampang. Tentulah nilainya meningkat. Tapi bagi pemaju, mereka mau mengambil dengan harga yang mereka rasakan sebegitu. Dan jika nak berkeras, maka nak digunakan Akta 486 pengambilan tanah yang diwartakan pada 21 Jun 2021, jilid 65, nombor 25. Jadi artinya dalam tempoh 45 hari, besar kemungkinan mereka akan diusir. Dalam keadaan begini, kita amat mengharapkan agar pimpinan terutama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri, tolonglah selamatkan mereka ini, warga Kampung Baru. Saya nak cakap bahawa Kampung Baru ni saudara adalah satu tanah yang satu perkampungan Melayu. The only Malay village yang sepatutnya dibangunkan. Ia dibangunkan bukan dengan menawarkan atau menawarkan sesuatu yang tidak bernilai pada penduduk itu. Mereka penduduk asal, keturunan, saudara. Jadi sebab itu penduduk menzahirkan untuk rasa tak puas hati. Tanah Kampung Baru ni adalah merupakan tanah anugerah. Ia merupakan anugerah daripada almarhum moyang pada Ninda Sultan Alauddin Sulaiman Shah ibni almarhum Raja Muda Musa kepada orang-orang Melayu ketika itu. Ya, ke sebuah perkampungan yang dipanggil Reserve Melayu Tunggal di tengah-tengah metropolitan Kuala Lumpur. Luasnya tak banyak mana pun saudara, adalah 225.89 hektar. Tak besar mana pun, tapi janganlah permata yang bernilai ini terlepas kepada orang lain. Jadi sebab itu sekarang ni terdapat 7 buah kampung dalam kawasan 225.89 hektar. Itu ada 7 buah kampung, iaitu Kampung Priuk, Kampung Pindah, Kampung Hujung Pasir, Kampung Paya, Kampung Masjid, Kampung Atas A dan Kampung Atas B. Serta ni ada juga Kampung Sungai Baru tu. Jadi dia ada 3 pemilik di Kampung Baru tu, 3 kategori, iaitu sejak diwujudkan itu tanah simpanan Melayu, tanah simpanan pertanian Melayu dan tanah Melayu yang diberi milik. Ini anugerah tuanku. Saya masih ingat lagi peristiwa saat Duli Yang Muhammadiyah Sultan Selangor, ayahanda kepada Tuanku Idris Sultan Salahuddin, waktu baginda menurunkan tanda tangan, menyerahkan wilayah persekutuan ini untuk menjadi wilayah persekutuan terkeluar daripada negeri Selangor, baginda menitiskan air mata. Dan saat itu saksinya almarhum Datuk Harun Idris, dan baginda berpesan, baginda almarhum Sultan Selangor berpesan agar Kampung Baru ini hendaklah diistilahkan sebagai masih lagi kekal pada kerajaan Selangor. Rakyat Kampung Baru itu adalah subjek kepada negeri Selangor. Itu pesan baginda. Kalau titah tuanku, pesan amanat tuanku, kita nak langgar, kita lakukan tindakan sebegitu yang menghiris hati dan perasaan orang Melayu di Kampung Baru ni, tak sepatutnya kita lakukan. Tanah ini memang lama, sebab itu diwujudkan daripada zaman pasca merdeka, sebelum merdeka lagi. Saudara, kemudian datang Jepun. Kemudian sebelum Jepun lagi, British Military Army pun, BMA mewujudkan MAS, iaitu Malay Agriculture Settlement. Sebenarnya masih ada lagi perbadanan MAS ini, masih ada lagi, di mana anggota dalam MAS itu terdiri daripada ketua-ketua kampung. 7 orang tu ada dalam tu. Jadi sepatutnya dirunding. Saya merasakan kalau benar kita ikhlas nak membangunkan untuk menjadikan Kampung Baru ini sebagai permata untuk dibanggakan kebanggaan orang Melayu. Inilah permata untuk menunjukkan inilah hasil kemerdekaan yang diperjuangkan oleh wira bangsa kita dahulu. Bangunkan Kampung Baru ini bukan mengikut acuan kehendak pemaju, untuk acuan kehendak bangsa Melayu kita. Sepatutnya bangunkan pimpinan cari jalan macam mana berunding dengan penduduk kampung. Okey, kita majukan pasar demi pasar. Dalam nak membangun itu tidak perlu pun kita ambil tanah mereka. Biarkan mereka kekal dengan status begitu, tetapi ada usaha lain.
Ndak seribu daya, tidak ndak seribu dalih. Ini yang saya katakan. Tanah Kaum Baru ini bukan setahun. Bertahun-tahun fiaskonya. Benar ada kalangan penduduknya yang hari ini sudah pun give up. Mereka kalau boleh nak lego saja. Tapi jangan lupa apabila berhubung dengan soal tanah ini, dia akan menyangkut soal hak. Itu hak yang ditinggalkan adalah hak waris. Setiap satu lot tanah di Kaum Baru tu beribu kadang tu saudara, beratus warisnya. Saya tahu sangatlah apa berlaku di Kaum Baru ni. Ada juga keluarga saya yang terlibat di tanah Kaum Baru tu. Beratus. Nak dicari dia orang ni semua untuk menandatangani pun susah. Jadi kerajaan harus memikirkan, bukan mewujudkan satu akta yang kau semua kena ikut, kau tak rampas. Tak boleh begitu. Dipikirkan bagaimana kerajaan untuk menyediakan satu peruntukan untuk membangunkan Kaum Baru ini pasar demi pasar, tetapi bukan untuk memberi kekayaan kepada lintah darat atau pemaju yang mahu mengambil kesempatan. Ingat, tanah Kaum Baru adalah tanah anugerah Tuanku. Dia tak boleh, jangan begitu saudara. Kita ni kalau kita melanggar ini amanah Raja-Raja Melayu ni, tunggulah nanti apa akan jadi. Secara daulat Raja-Raja ni ada juga. Saya mengharapkan agar pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dapat memikirkan secara baik macam mana nak menyelesaikan. Kerana dulu memang tak ada geran. Waktu yang almarhum Datuk Harun Idris menjadi Menteri Besar Selangor, kenapa boleh diadakan? Bila pemilik tanah Kaum Baru itu akhirnya mereka dapat geran. Dulu tak ada geran. Dulu atas lot begini, nama sekolah tapi bukan geran. Tapi zaman era kepimpinan Selangor di bawah teraju kepimpinan almarhum Datuk Harun Idris yang jiwanya adalah perjuangan bangsa kita, warga bangsa Melayu kita ni. Baginya lain tak adalah untuk melihat orang Melayu kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain, maka bila memperjuangkan, akhirnya tanah-tanah di Kaum Baru itu dapatlah title ataupun geran. Selepas geran itu barulah ada nilai dan sebagainya. Sepatutnya dipikirkan bagaimana untuk memajukan Kaum Baru ini. Jadi saya rasa janganlah apa yang dilakukan oleh almarhum Datuk Harun memperjuangkan tanah Melayu, tanah Kaum Baru ini, apa daripada anugerah Tuanku kepada anak-anak Melayu yang tinggal di sekitar Kaum Baru tu, hendaklah dipelihara sebaik mungkin. Pimpinan bertanggungjawab. Jadi Menteri Wilayah hari ini Syahdan Kasim kena cari upaya, jangan paling mudah saja. Kita ada akta, kita gunakan akta ini. Tak boleh saudara, jangan. Saya melihat keadaan ini satu benda yang tidak baik, khususnya untuk UMNO. Akhirnya orang Melayu akan membenci pada kita. Kalau setakat isu tanah Kaum Baru pun tak boleh nak bela, macam mana nak bela negara? Ini mereka akan bercakap. Dan saya khawatir, saya bimbang ini akan berlaku. Jadi pimpinan yang berada di anjung kuasa yang dipimpin oleh Datuk Ismail Sabri perlu memikirkan secara tuntas macam mana penyelesaian terhadap isu tanah di Kampung Baru ini. Ya saudara, saya harap anda dapat pencerahan apa yang saya maksudkan. Bagaimana kita harus mengusahakan pembangunan Kaum Baru ini dapat dilaksanakan demi untuk melihat perjuangan bangsa kita berterusan. Saudara, ini saya harap kalau tak puas hati juga tak tahulah saya nak cari jalan apa lagi sebab ada kawan-kawan mantap kenapa saya tak bercakap soal isu Kaum Baru. Hari ini saudara, banyak orang bertanya pada saya apakah ada prima facie. Ini berhubung dengan kes Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden kita, Presiden UMNO. Kerana 3 tahun lamanya beliau turun naik ke mahkamah, bukan satu waktu yang mudah. Akhirnya pada hari ini hakim membuat keputusan setelah pihak pembela, setelah pihak pendakwa raya, pembela mengakhiri hujahnya, maka hakim memutuskan sama ada atau tidak ada prima facie menuduh Datuk Seri Zahid Hamidi dalam tuduhan-tuduhan sebanyak 87 itu. Pengumuman itu, penghakiman akan dibuat pada 24 Januari tahun depan. Saya nak jelaskan di sini saudara, ini bukan jatuh hukum. Belum. Ini semua orang cakap 24 Januari nanti mahkamah akan menghukum Datuk Zahid. Ini tak betul. Mahkamah ni ada prosedur dia. Jadi sekarang ini pembicaraan selama 3 tahun hanya untuk mahkamah menimbangkan apakah ada tak ada prima facie. Prima facie ada sabitan yang boleh dibicarakan. Tuduhan itu boleh dibicarakan. Itu dipanggil prima facie, saudara. Jadi
24 Januari baru kita tahu. Kalau tak ada, mana kes tutup. Kalau ada, akan berlangsunglah perbicaraan yang bermula pada ini katanya tarikh yang ditetapkan kata hakim. Kalau ada prima facie daripada 28 hingga 31 Mac. Sambung lagi 11 hingga 13 April. Sambung lagi 26 hingga 28 April. Sambung lagi 23 hingga 26 Mei dan 27 hingga 30 Jun tahun depan. Panjang lagi perjalanannya dalam usaha yang Muhammad Datuk Seri Zahid untuk membebaskan, untuk membersihkan dirinya dari tuduhan yang kita tahu. Tak payah nak saya ulang berkali-kali secara tuduhan yang kita tahu. Bahawa ini adalah tuduhan terpilih. Kerana kedegilan beliau untuk tidak mengizinkan ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO masuk menyertai parti PBM. Era waktu itu PBM dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu keadaannya. Jadi itu yang dilapaskan, diberitahu pada saya. Jadi beliau terpaksa mengambil masa 3 tahun. 3 tahun itu baru untuk pembicaraan apakah ada prima facie. Kemudian untuk sabit kesalahan dia tak tahu pula berapa lama lagi. Itu jadi saya perlu jelaskan pada anda supaya anda warga UMNO khususnya jangan kata 24 Januari ni tahulah nasib Zaid Hamidi. Tak, saudara, sama ada tak ada prima facie. Ini kena jelas, saudara. Jangan kita tiba-tiba jatuh hukum. Masalah kita ni mudah menjatuhkan hukuman. Begitu juga dengan hari ini juga. Hari ini dalam kes yang bahagia Datin Seri Rosman Mansor. Memang beliau gagal untuk membatalkan kes tuduhan itu berdasarkan kepada pendakwa raya dikatakan tidak mendapat pengesahan daripada Peguam Negara sebagai pendakwa raya. Jadi pihak peguam pembelanya meminta supaya kes ini dah patut dibuanglah sebab ada keraguan dalam kes tersebut. Jadi bagaimanapun Mahkamah Rayuan Surat Suara membenarkan bantahan awal pihak pendakwaan, bantahan awal pihak pendakwaan. Keputusan itu sampai oleh panel 3 hakim yang dipermusikan oleh Hanifah Fariqullah dan MG Gunalan serta Hashim Hamzah. Menurut hakim, dia kata bahawa mereka bersetuju ujahan pihak pendakwaan bahawa Mahkamah Jenayah tidak mempunyai bidang kuasa memberikan relief perisytiharan yang dipohon oleh Datin Seri Rosman. Jadi mahkamah tu tak ada kuasa, kata hakim, untuk memutuskan bahawa kes ini disebabkan oleh pendakwaan itu dilakukan oleh pendakwa raya yang diragui ataupun dibantah oleh barisan peguam Datin Seri Rosman Mansor. Jadi sebab itu Datin Seri Rosman Mansor merayu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 24 September dulu menolak permohonannya untuk membatalkan kes itu atas dakwaan surat perlantikan bekas hakim Mahkamah Persekutuan Sri Ram dijadikan sebagai ketua pendakwaan. Sri Ram ni dia dulu bekas hakim. Kemudian dalam kes Datin Seri Rosman Mansor dilantik oleh Peguam Negara sebagai ketua pendakwaan. Tapi tidak ada surat hitam putih. Itu yang jadi percanggahan di mahkamah. Akhirnya hari ini pembicaraan tersebut diputuskan bahawa kata hakim mereka tidak mempunyai relief perisytiharan yang dipohon. Maka artinya mulai tahun depan perbicaraan akan bermula. Belum lagi jatuh hukum saudara. Sebab tu saya tengok Rosman Mansor kalah. Dia bukan kalah dari si kes. Kena faham sebab saya katakan bahawa ini pencerahan supaya kita faham. Jangan orang boleh mudah untuk memutarbelitkan kenyataan saudara. Kemudian satu lagi masalah sekarang ni, lepas Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Rosman, bagaimana pula dengan Datuk Seri Zaid Hamid dan Datuk Seri Najib? Yang berhormat Datuk Seri Najib juga sekarang ni, besok mahkamah akan mendengar rayuan daripada pihak peguam bela yang dipimpin oleh Tan Sri Tan Sri dia minta supaya mendengar perbicaraan berhubung dengan Datuk Seri Najib kerana ada dapatan baru berhubung dengan kes keluarga Zeti Akhtiar Aziz, iaitu bekas mantan Gubernur Bank Negara. Ada dapatan baru lagi dalam kes ini, maka mereka mengatakan bahawa kes ini sepatutnya perlu ditolak. Tapi bagaimanapun itu besok, saudara. Saya tak boleh nak mengulas lebih lanjut. Khawatir nanti tersalah ulas,
saya pula jadi masalah. Jadi itu untuk besok. Dan kabarnya lusa peringkat awal apakah hakim akan meneruskan keputusan hakim sama ada menerima ataupun menolak rayuan ini daripada Datuk Seri Najib. Saya tak tahu sama ada prosedur mahkamah, saya tak tahu. Sebab besok pembicaraan apakah ini diteruskan penghakiman pada 8 hari bulan. Kalau 8 hari bulan penghakiman gitu, ini masalah yang saya nampak. Sekiranya keputusan rayuan Datuk Seri Najib ditolak oleh mahkamah berkaitan dengan kes SRC, bukan YNDB, SRC International, maka peluang untuk beliau kembali dalam arena politik adalah agak mustahil. Itu mengikut pandangan daripada Peguam Kanan Muhammad Hanif Katiri. Katanya sekiranya mahkamah rayuan membenarkan untuk rayuan bagi pertuduhan kesemua atau mana-mana satu pertuduhan itu, ini bermaksud Datuk Seri Najib akan terlepas daripada sabitan dan hukuman yang akan dijatuh kepadanya. Kalau ada kes itu mahkamah terima bahawa tak betul, maka lepaslah. Kalau lepas, bolehlah meneruskan karier politiknya. Tetapi jika tuduhan itu kalah di mahkamah rayuan, maka mahkamah akan membatalkan sabitan salah dan hukumnya. Jika semua tuduhan Najib dibenarkan rayuan, maka mahkamah akan membatalkan sabitan salah. Maksud kalau rayuan Najib dibenarkan, beliau akan bebas dan pendakwa raya boleh jika mahu meneruskan rayuan Mahkamah Persekutuan. Artinya kalau hakim kata betul, okey, bahawa keputusan Mahkamah Tinggi ini ada khilaf, tapi pendakwa raya dia akan minta supaya diulang bicara ke Mahkamah Persekutuan pula. Namun begitu, jika rayuan Datuk Najib ditolak, maka kesemua tuduhan atau salah satu ataupun keseluruhan, maka sabitan dan hukuman yang telah diberikan masih kekal. Artinya Datuk Seri Najib masih lagi boleh menjadi ahli parlimen. Tetapi untuk pilihan raya 205 pilihan raya ke-15 tak boleh. Bagaimanapun Hanif turut memaklumkan bahawa sekiranya rayuan ditolak untuk dibawa ke Mahkamah Persekutuan, maka kalau dah tolak itu, maka Seri Najib tidak akan berkelaikan lah untuk menjadi calon bagi pilihan raya ke-15 nanti bila parlimen dibubarkan. Jadi ini keadaan Datuk Seri Najib terpulang pada hari 8 hari bulan. Kalau 8 hari bulan, hakim mengatakan bahawa dapatan yang terbaru mungkin ditangguhkan. Kita tak tahu. Saya tak boleh nak ulas lebih daripada itu. Sebab ada kawan-kawan tanya kenapa tak ulas. Saya sebenarnya banyak kes ni saya simpan. Untuk saya ulas satu persatu, saya kata biarlah selepas perbicaraan ini bila mahkamah. Untuk sekarang ni saya tidak mahu dilihat seolah-olah mempengaruhi mahkamah. Kalau kita mempengaruhi mahkamah, itu kena contempt of court. Saudara, kita sebagai rakyat cinta damai, rakyat menghormati rule of law, biarlah kita berlapang dada mendengar keputusan apa yang akan diputuskan oleh hakim. Sebab itu saya katakan kita mengharapkan agar tidak ada sebarang campur tangan daripada pihak pimpinan, sama ada untuk mengenakan dan sebagainya. Biar mahkamah menentukan. Dan saya berkeyakinan kalau mahkamah itu benar-benar bebas, banyaklah fakta-fakta yang boleh mencabar kes tersebut. Saudara Al-Jasir Abdullah berani berapa hari ini berkeliaran bergentayang dengan skrip lama, modal lama, tujuan mengulangi skrip sebelum. Saya tak tahu apa maksud saudara Al-Jasir ya. Saudara tu Sekretari Pencerahan demi UMNO. Okey saudara. Dan saya satu benda yang agak saya melihat bahawa Datuk Seri Ismail Sabri yang maklumat ni sepatutnya penasihat-penasihat orang Kelir kena bagi tahu. Bukan mudah untuk jadi Perdana Menteri. Jadi bila nak mengeluarkan satu kenyataan, kena dipertimbangkan habis-habis. Jangan sesuatu kenyataan itu boleh merosakkan diri beliau. Sebab kenyataan beliau di Kapit 2 hari lepas dianggap oleh DAP sebagai satu urutan. Sebab itu kita tengok ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Cheng, dia marahlah kata bahawa Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa projek pembangunan Sarawak mungkin tidak dapat dilaksanakan jika pengundi di Sarawak memilih kerajaan negeri berbeza dengan persekutuan. Tak ada pun dia cakap begitu. Tak ada, tapi membuka ruang untuk dipertambahkan. Jadi mesej
apa katanya, mesej yang tersirat. Tak bolehlah kita kata mesej tersirat itu jadikan isu. Datuk Ismail Sabri kata, kalau boleh, pilihlah yang terbaik, supaya sealiran dengan persekutuan, untuk mudah kita ini. Itu biasa lah orang berkempen. Tentulah beliau akan berusaha berkempen untuk parti yang sealiran dengan kerajaan di Putrajaya. Tapi bukan ada urutan. Tapi kerana tersalah cakap, akhirnya boleh dipertapelitkan. Ini keadaan saudara, ya. Ini cuma saya melihat hari ini penamaan calon di Sarawak telah pun berjalan dengan baik, tak ada masalah, tak ada kecoh. Cuma tiba-tiba yang agak memeranjatkan saya, kerana yang berhormat Tan Sri Mahyudin, dia dalam curipan semalam saya katakan, ada mengatakan kalau boleh PAS tarik diri, jangan bertanding. Kerana keputusan Perikatan Nasional tidak meletakkan calon. Adalah yang saya baca tu agak keras juga kenyataan itu. Saudara. Jadi tapi PAS dia degil. Pada dia tak peduli, dia tetap juga meletakkan calonnya bertanding di kursi salah satu kursi Dewan Negeri. Di Sarawak ada 82 kursi tun. Yang agak memeranjatkan saya, tiba-tiba hari ini naik Presiden Bersatu Sarawak, iaitu Ali Biju. Ali Biju hari ini hadir ke pusat penamaan calon, menghantar borang pencalonannya di Dewan Masyarakat Seri Krian di Seratuk, dan dia bertanding atas tiket bebas. Ertinya sekarang ni ahli-ahli Bersatu dah tak hormat dah dengan dia punya pimpinannya. Ahli-ahli Bersatu Sarawak, dia tak nak pakai lah, kau nak warning aku ke, nak pecat aku, pecat lah, aku tetap bertanding. Jadi artinya keputusan Bersatu disanggah oleh ahlinya dan disanggah oleh PAS. Terpulang untuk anda memikirkan saya. Cuma saya lihat di Sarawak ni, alhamdulillah lah, bahawa pimpinan baru, bahawa GPF meletakkan 24 calon muka baru. Saya berharap agar Presiden UMNO dapat melihat ini sebagai satu indikasi ataupun indication, supaya kita melihat calon-calon yang akan datang ni, kalau boleh calon baru. Ni 24 orang calon muka baru di Sarawak. Kita tengoklah hasilnya, apakah kejap menang atau kalah. Dan antaranya termasuklah anak bekas Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satif. Jadi itu di Sarawak, laporan saya tak dapat banyak dan kita pun tak tahu kawasan-kawasan. Saya dapat dia punya senarai, tapi kalau saya cantikkan pun mungkin kita tak tahu. Besar sangat, 82 kursi. Ya saudara, dia bukan macam di Melaka. Ini di Sarawak ni kita pun tak pernah sampai pun. Macam Seratuk lah, dekat Kapit apa semua. Kita tak sampai, belum ada kesempatan ni saudara. Cuma saya merasakan bahawa Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan telah pun mengumumkan bahawa semua 21,000 cawangan UMNO telah pun selesai menjalankan urusan mesyuaratnya dengan sempurna. Artinya sekarang ini adalah musim persiapan untuk Perhimpunan Agung tahunan untuk peringkat bahagian. Yang saya katakan bahawa sudah ada usaha-usaha pihak-pihak tertentu minta bahagian ini buat usul, minta bahagian ini buat usul, supaya diadakan pilihan raya parti lebih dulu daripada pilihan raya umum. Ini bukan usul yang sangat didesak. Ini bagi saya ada pada pihak-pihak yang merasakan mereka mahu supaya ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi ikut unjuran ataupun cara mereka berpolitik, iaitu mesti pilih parti dulu. Tujuannya lain, tak ada lain saja, adalah untuk memastikan Presiden UMNO dicabar, untuk memastikan agar ada orang lain jadi Presiden UMNO. Orang lain tak bukanlah Ahmad Berhormat Perdana Menteri. Ini saya lihat dari unjurannya. Kerana mereka merasakan kalaulah dengan jawatan sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri bertanding jawatan Presiden UMNO, besar kemungkinan boleh menang. Itu kata mereka. Sebab itu bahawa biarlah bahagian-bahagian bagi cadangan, buat usul agar biar pemilihan parti itu didahulukan. Lepas pemilihan parti, barulah kita mengadakan pilihan raya umum. Saya kata ini cadangan yang paling mengarut. Kerana apabila berlaku pemilihan parti, akan berlaku perpecahan.
bila berlaku perpecahan, ini memberikan advantage yang terlalu besar kepada parti-parti pembangkang. Mereka yang kalah, mungkin mereka tidak akan tubuh parti, tetapi mereka akan menyertai parti pembangkang. Yang sedia ada adalah parti amanah, yang sedia ada adalah parti keadilan. Terpulang. Saya melihat kalau ini dilakukan, artinya orang-orang yang berada di sekeliling yang amat bawah Perdana Menteri, orang yang merasakan bahawa mereka nak menyelamatkan diri mereka, mereka lebih rela untuk mengorbankan parti. Terpulang, saya tak mau campur. Tetapi itu hak bahagian untuk melakukan dia punya usul-usulnya. Cuma saya merasakan kenapa isu ini masih berjalan. Kenapa masih lagi mau digugat kedudukan presiden. Kursi presiden ni setiap kali digugat, satu ketika nanti orang takkan hormat dah. Bila orang tak ada hormat, maka itulah hari-hari terakhir tentang keadaan politik negara ini. Sebab saya kata ini merupakan dalima politik Melayu. Dan bertambah lagi tu sekarang ni puak-puak lebay. Ini saya nak cakap ni sekarang ni dah jadi dalima. Di kalangan warga PAS sendiri pun dalam keadaan dalam dalima sekarang saudara. Kerana Presiden PAS jadi kata bahawa tak mau lagi lah, tidak bersama dengan Muafakat Nasional. Tetapi Mursyidul Ampah sebab kata bahawa ahli-ahli di bawah bertenang kerana masih belum ada keputusan. Yang ni kata tak ada MN, yang ni kata belum ada keputusan. Jadi ahli PAS pun bingung. Kerana media sosial melaporkan Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin berkata parti itu belum mengambil sebarang keputusan menolak Muafakat Nasional. Tapi kalau dengar ucapan, dengar kenyataan apa ini jadi, dia dah menyalahkan UMNO. Artinya that's the end of Muafakat Nasional. Bila kata UMNO ni tidak ikhlas, UMNO ni tak menyantuni, tidak memantui dan sebagainya. Tetapi waktu yang sama, saudara, Mursyidul Ampah kata, nanti dulu sebab belum ada ketetapan. Jadi bengong artinya. Jadi rakyat peringkat akar umbi pun pening. Ahli-ahli PAS peringkat akar umbi sekarang tengah pening. Apakah mereka nak ikut mana satu ni? Kalau kata Mursyidul Ampas, belum lagi. Tapi Presiden PAS melihatkan gambarannya seolah-olah Muafakat Nasional dah tak ada. Jadi sebab itulah, saudara, Presiden UMNO yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia buat kenyataan. Dia kata PAS ni bila dia beri alasan ni bagaikan ibarat menukar fatwa yang mengikut selera politiknya. Menurut Datuk Seri Hamidi, dia kata tindakan PAS mencipta pelbagai alasan baru untuk menjustifikasikan kononnya UMNO tidak mematuhi Piagam Muafakat Nasional merupakan alasan politik ibarat menukar fatwa mengikut selera politik presidennya. Kata Datuk Seri, katanya seseorang yang bergerak ulama harus mengikut nas yang sahih, bukan memanipulasi hukum mengikut selera politik untuk memperdagangkan agama demi mencapai objektif siasat. Jadi sebagai pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid berkata kesan daripada gagal menilai itu ia sangat tidak baik terhadap UMNO, malah musibahnya jauh lebih berbahaya kepada rakyat dan negara. Sebab itu UMNO mempercayai Muafakat Nasional yang asal adalah sebenar-benar muafakat yang terbina atas keikhlasan. Muafakat Nasional di atas landasan perjuangan yang sama, iaitu keinsafan untuk berpadu, menegakkan kebenaran dan menentang kezaliman. Itu matlamatnya. Jadi sebab itu Muafakat Nasional ni harus membawa berkat dan tidak sekali-kali mengundang padah apabila pemimpinnya berbohong kerana untuk memenuhi keegoan. Jadi mana datang berkatnya? Kalau pemimpin tu ego, menanam kebencian dan penuh dengan kepura-puraan. Sebab itu Datuk Zahid kata biarlah Muafakat Nasional ini membawa keberkatan. Tapi yang kita lihat hari ini, Muafakat Nasional sudah membawa kehancuran ummah, perpecahan Melayu, dan akhirnya warga bangsa Melayu berada dalam keadaan dilema yang teramat sukar untuk diperbaiki. Terpulangkanlah kepada akar umbi, sama ada nak percaya tak percaya cakap PAS ni. Tapi bagi saya yang paling penting, warga UMNO harus menyantuni parti ini mesti mengukuhkan perpaduan. Jangan hanya kerana kehendak selera orang tertentu yang menjaga tembuluk mereka, nak jaga jawatan mereka, mereka sanggup lakukan apa saja untuk melampiaskan kehendak mereka. Saya harap agar kita dapat berfikir, fikirkanlah. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.